Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Semua dah jumpa ya. Page 244 ayat ke-70. Ayatnya falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azzana muazzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Boleh? Okey, baik. Famaka lamma tak skala jahazahum, dia telah menyiapkan kepada mereka. Jahazahum terjemah dia telah menyiapkan kepada mereka. Bi dengan jahazihim, persiapan mereka. Jahazihim, persiapan mereka. Kalau kita pergi order Puan Hayati, boleh tak buat saya host Puan Hayati? Puan Hayati ada, buat saya host boleh? Okey, baik, tak apa. Kalau kita pergi order makanan kat kedai Arab, kita katakan dia buat roti canai telur satu, contohlah. Dia buat, dah siap buat roti canai, dia siap bungkus, dia nak bagi, dia dah siap bungkus, dia nak cakap dah siap, dia kata apa bahasa Arab? Jahiz. Maksud jahiz, dah siap, telah tersedia, telah tersiap, telah pun tersedia. Termasuk jahiz. So sekarang samalah, tak sekala dia telah menyiapkan untuk mereka, bi dengan jahazihim, persiapan mereka. Ja'ala, dia meletakkan as-siqayah, piala minuman. Terjemah as-siqayah, piala minuman. Terjemah je dulu. Kenapa saya terjemah piala minuman? Perkataan as-siqayah dalam bahasa Arab memberi makna beri minum. Saqayaski, beri minum. Kita terjemah je as-saqayah ni piala minuman. Kita terjemah bowl, B-O-W-L, mangkuk kan. Maksud piala minuman ni ialah bekas macam piala digunakan untuk timbang apa ni? Timbang gandum. Kalau macam kita panggil gantang kati kan. Gantang kati tempat kita. So siqayah ni bekas tu asalnya bukan minuman. Diperbuat daripada emas disalut dengan permata. Di bekas tu digunakan untuk timbang satu gantang gandum. Penuh bekas tu satu gantang gandum. Gantang gandum. So nama bekas tu adalah siqayah. Kenapa dipanggil siqayah? Kerana bekas yang macam tu juga digunakan untuk minum. Macam bekas minuman. Okey. Piala kan. Kalau kita tengok piala anak kita dapat tu, bekas tu atas tu kan ada macam lubang kan. Itu dipanggil as-siqayah. Fi dalam rahli barang-barang akhihi, saudaranya Bunyamin. Terjemah akhihi, saudaranya, adiknya. Dalam bracket tulis Bunyamin. Okey. Summa kemudian azzana muazzinun, telah menyeru seorang penyeru. Azzana telah menyeru, muazzinun seorang penyeru. Daripada perkataan muazzinun keluarlah perkataan muazzin, tukang azan kan. Tukang azan tu kenapa dia panggil muazzin? Kerana dia menyeru orang untuk datang solat berjemaah. Jadi terjemah azzana muazzinun, telah menyeru seorang penyeru. Okey. Ayyatuha wahai al-'ir, rombongan kafilah unta. Terjemah al-'ir, rombongan kafilah unta. Al-'ir ni adalah satu, al-'ir ni sebenarnya unta. Takkan nak terjemah wahai unta, tak kena lah. Al-'ir ni maksudnya rombongan kafilah yang menunggang unta. Wahai 'ir maksudnya wahai kafilah rombongan unta. Unta tu dalam bracket tak apa. Wahai kafilah rombongan unta tu maksudnya mereka datang ramai naik unta. Innakum sesungguhnya kamu. Okey. La benar-benar
Okey. Sariqun, orang-orang yang mencuri. Sariqun, orang-orang yang mencuri. Okey, baik. Terjemahkan dia boleh? Siapa ni? Puan Noraidah terjemahkan boleh? Puan Noraidah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala dia telah meninggal maka tatkala dia telah menyiapkan kepada mereka dengan persiapan mereka, ia meletakkan piala minuman dalam barang-barang saudaranya iaitu Bunyamin. Kemudian telah menyuruh seorang penyeru, wahai rombongan kafilah iaitu kafilah unta, sesungguhnya kamu benar-benar orang-orang yang mencuri. Okey, baik. Terima kasih Puan Noraidah. Sekolah kaji sikit minggu lepas, mereka datang jumpa Nabi Yusuf kali kedua. Dalam keadaan mereka tak sedar, dalam keadaan mereka tak tahu yang mereka jumpa itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang mereka jumpa itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Okey, baik. Apa beza ayat 50, ayat ni dengan ayat 59? Puan Siti Nolis, tolong baca boleh tak ayat di minggu lepas 59? Sekarang kita ayat yang ke-70. Minggu lepas ayat 59. Tolong baca boleh Puan Siti Nolis? Muka surat 242. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, bawalah kepadaku saudaraku yang sebapa dengan kamu Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu? Okey. Puan Siti Nolis ayat sebelumnya, ayat 58. Dan saudara-saudara... Kejap ya Ustaz. 58 Dan, tadi. dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka menemuinya dan dia Yusuf mengenali mereka sedangkan mereka tidak mengenalinya. Okey. Ayat yang, terima kasih Puan Siti Nolis. Ayat yang Puan Nolis baca untuk kita, ayat 58 dan 59, first time mereka datang daripada Kan'an ke Mesir untuk beli gandum daripada Nabi Yusuf. Ayat 59 tu, sama tak dengan ayat kita sekarang? Dia punya persiapan dia tu. Sama kan? Ayat kita sekarang, falamma jahazahum bijahazihim. Tengok semua ayat kita sekarang. Falamma jahazahum bijahazihim. Sama tak dengan ayat yang ke-59? Ayat yang Puan Nolis baca untuk kita tadi. Walamma jahazahum bijahazihim. Sama. Cuma bezanya ayat yang 59 mula dengan wa. Mula dengan wa. Ayat kita sekarang mula dengan fa. Betul kan? Nampak tak? Siapa tak nampak boleh tengok sekali lagi. Ayat 70 dengan ayat 59, dia punya permulaan dia sama. Permulaan dia sama. Cuma bezanya ialah ayat 59 mula dengan wa. Ayat 70 mula dengan fa. Nak beritahu apa dia? Apa tujuan ada beza wa dengan fa ni? Ulama tafsir kaji. Ayat yang ke-58 dan 59, kedatangan mereka daripada Kan'an ke Mesir, first time jumpa Yusuf tak lama. Kejap. Okey, mereka datang. Isi barang dalam beg-beg mereka, dalam bekal-bekal mereka, guni-guni mereka. Terus balik. Hari yang sama terus balik. Sebab tu guna wa. Maksudnya, kali pertama mereka datang, tempoh mereka berada di istana Yusuf tak lama. Sebab tu, ayat 58 datang, 59 siap-siap balik. Betul kan? Ayat 58 mereka datang, 59 siap-siap balik. Tak lama. Manakala, ayat kita sekarang bermula pada 243, page 243 minggu lepas, mereka datang, mereka masuk, okey, mereka masuk istana, mereka masuk menemui Yusuf. Tengok ayat 68, walamma dakhalu. 69, walamma dakhalu. Ayat 68, mereka masuk ke kawasan pintu gerbang negeri Mesir.
Ayat 69, mereka masuk ke istana Nabi Yusuf. Lepas 68, 69, fa. Fa tu terjemah di Makkah je lah. Tapi fa tu nak beritahu, tempoh tinggalnya mereka di istana Yusuf kali ni lebih lama dengan kedatangan mereka sebelum ni. Kalau kita ingat minggu lepas kan, saya share pada tuan-tuan, mereka makan, mereka tidur, Nabi Yusuf sediakan tempat tidur. Malam tu satu tempat tidur, dua orang. Bunyamin tak ada tempat tidur dengan Nabi Yusuf alaihi salam setilam. Adik-adik. Jadi lamalah tempoh kali kedua ni. Okey. Lalu ketika mana Nabi Yusuf telah menyiapkan persiapan barang-barang mereka, maksudnya mereka dah bagi duit, dah bagi bayaran, dah bungkus siap-siap gandum untuk dia bawa balik ke Kanaan. Lalu Nabi Yusuf memerintahkan, Nabi Yusuf sendiri meletakkan bekas apa dia panggil, piala untuk menimbang gandum tu. Dia letak sekali dalam beg gandum Bunyamin. Lalu lepas dia letak dalam beg gandum Bunyamin, maka dia suruh pekerja istana dia panggil balik kumpulan tu. Dalam riwayat tafsir mengatakan kumpulan ini, kumpulan adik-beradik Nabi Yusuf ni, mereka telah pun hampir sampai ke pintu gerbang Mesir. Maknanya macam ni. Ni istana. Saya tak boleh tulis lah. Puan Alik boleh tulis ke? Okey, saya tak boleh jadi host. Macam ni. Mereka dah keluar daripada pintu istana. Mereka dah sampai ke pintu gerbang nak keluar Mesir lah. Sampai ke pintu gerbang nak keluar pada Mesir lah. Lalu mereka dikejar daripada belakang oleh orang-orang istana. Mereka dikejar daripada belakang, lalu orang istana cakap terus pada mereka, wahai penunggang-penunggang unta, wahai rombongan kafilah yang menunggang unta, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Ini kita kata perancangan Nabi Yusuf alaihi salam untuk membuat adik dia Bunyamin dapat tinggal lama lagi dengan dia di istana dia. Ini perancangan Nabi Yusuf alaihi salam untuk buat adik dia Bunyamin yang dia sayang, yang dia dah lama tak jumpa, untuk tinggal lebih lama lagi dengan dia di istana. Okey, baik. Seterusnya. Qalu, mereka berkata, siapa mereka kat sini? Adik-beradik Nabi Yusuf. Qalu, mereka berkata, wa sedang. Aqbalu, mereka mengadap. Daripada perkataan aqbalu ini, keluarlah perkataan muqabalah. Apa makna muqabalah? Interview. Aqbalu ni huruf asalnya qaf ba lam. Daripada huruf qaf ba lam ini keluarlah perkataan muqabalah. Apa makna muqabalah? Interview. Bila interview, kita berhadapan lah. Saya nak interview masuk kerja, saya berhadapan dengan orang yang interview saya. Saling berhadapan. Itu dipanggil muqabalah. Okay, so mereka berkata sedang mereka menghadap. Alaihim, kepada mereka. Maksudnya, adik-beradik Nabi Yusuf menghadap kepada wakil-wakil diraja yang datang kejar mereka tadi. Alaihim, kepada mereka. Maza, apakah yang tafkidun, kamu kehilangan. Tafkidun, you have missed. Apa dia terjemah? Kamu kehilangan. Tafkidun, kamu kehilangan. Teruskan ayat seterusnya. Kita terjemah 2 ayat terus. Qalu, mereka berkata, nafkidu, kami kehilangan. Suwa'a. Okey, baik. Apa terjemah suwa'a? Suwa'a ni plural. Suwa'a ni adalah plural kepada so'. Sok satu gantang. Suwa'a banyak gantang. Jadi maksudnya kami kehilangan beberapa bekas timbangan gantang. Itu maksud dia. Kami kehilangan beberapa bekas gantang. Al-Malik diraja. Al-Malik, terjemah Al-Malik diraja. Wah, dan li bagi man orang yang
man orang yang ja'a boleh membawa, ja'a boleh membawa, okey, bihi dengannya maksudnya dengan bekas-bekas timbang diraja tadi. Dalam bracket tulis baginya ganjaran, okey, terjemah dalam bracket tulis baginya ganjaran, himlu ba'irin sepenuh muatan unta. Himlu ba'irin sepenuh muatan unta. Itu terjemah dia. Himlu ba'irin sepenuh muatan unta. Wah dan ana aku bihi dengannya zaim menjamin. Terjemah zaim penjamin, guarantor. Ada tulis. Kalau terjemahkan ayat baru kita, Puan Suraya Haidar. Terjemahkan boleh? Puan Suraya ada? Yang nombor 1 tu ya Ustaz? Nombor 2, kan? 7172. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, sedang mereka menghadap kepada mereka, apakah yang kamu kehilangan? Mereka berkata, kami kehilangan bekas gantang diraja, dan bagi orang yang boleh membawanya dengannya baginya ganjaran sepenuh buatan unta, dan aku dengannya menjamin. Okey, baik. Terima kasih Puan Suraya Haidar. Mereka dah nak keluar pada Mesir, tiba-tiba datang orang pada belakang, wakil istana datang cakap, wahai penunggang unta, kafilah penunggang unta, kamu ni adalah orang-orang yang mencuri. Mereka terkejut mendengar kenyataan tersebut. Lalu kata-kata mereka, lepas perkataan sariqun ayat 70, 71 terus qalu, tak ada wa, tak ada fa. Betul? Bila tak ada wa dan tak ada fa, maknanya tidak ada gap masa. Tidak ada ruang masa. Kalau ada wa, ada fa, lama sikitlah. Mungkin sembang benda lain dulu, barulah mereka berkata. Jadi lepas je mereka kena tuduh, kamu ni orang mencuri. Mereka terus berkata sambil menghadap kepada rombongan tadi. Oleh kerana tadi kat istana, mereka dilayan dengan baik oleh Nabi Yusuf dan pekerja-pekerja istana. Masa kat istana tadi mereka dilayan dengan baik oleh Nabi Yusuf dan pekerja-pekerja istana, maka mereka pusing. Ini adab sebenarnya. Walaupun kita sekarang belajar kisah Nabi Yusuf, tetapi adab dalam bercakap dengan orang nak bercakap dengan kita tak boleh membelakangi. Kita jalan, orang panggil, Ustaz, aku salam, sihat. Walaupun sekejap, adab dia apa dia? Orang tu panggil kita daripada belakang, borak kita daripada belakang, kita kena pusing sepenuh badan menghadap dia balik. Itu orang namanya adab dalam bercakap. Tak kisahlah kita ustaz yang panggil tu anak murid kita baru umur 19, 20, anak murid kita lah. Panggil, Ustaz, saya nak tanya gini, kita pun jawab, boleh tak payah, boleh pergi tak boleh pergi, contohlah. Itu di sudut adab kurang. Nabi SAW manusia terbaik, manusia termulia. Siapa saja yang bercakap dengan Nabi, Nabi akan memalingkan seluruh tubuh Nabi. Bukan paling muka saja, orang tu belakang, Nabi berkata, nak apa? Boleh, pergi. Sahabat-sahabat mungkin tak kisah. Bukan Nabi cakap ajar tu, tapi Nabi nak ajar, Nabi Muhammad lah, nak ajar sahabat-sahabat dan kita semua, kalau bercakap dengan orang, jangan paling kepala saja. Paling seluruh badan. Sama cakap dengan dia. Tuan-tuan dan perempuan, benda ni juga penting dalam rumah tangga. Okey, penting juga dalam rumah tangga. Kita cakap dengan isteri jawab, boleh sambil tengok telefon, sambil main telefon. Kita cakap dengan isteri, nanti tolong buat ni. Dia bukan malas dia buat. Tapi sambil jawab tu sambil tengok cerita Korea. Mata tengok cerita Korea. Kita cakap-cakap dia pun, boleh. Nanti saya buat. Nanti saya gosok baju. Nanti saya ni contohlah. Adab kurang. Di segi adab kurang. Baik suami, baik isteri, sama saja. Jadi Nabi ajar cakap macam ni, cara bercakap macam ni.
Dengan siapa? Dengan semua orang. Walaupun hamba abdi panggil kita. Kita ada bibik kat rumah. Ada bibik kat rumah, bibik tanya kita 2-3 soalan. Kita berpaling penuh badan ke bibik. Kerana apa? Nabi SAW ajar adab. So dalam ayat ni, ketika mana mereka nak menjawab tuduhan tadi, yang mereka dituduh mencuri, mereka pun terus paling. Mereka berkata sambil mereka berpaling ke belakang. Bukan dia sambil naik unta, aku curi apa? Tak. Dia cakap tu, dia paling belakang, dia pun cakap. Madza tafqidun? Kamu hilang apa? Kamu tuduh kami mencuri ni, kamu hilang apa? Jadi kat sini mereka tak kata, kami tak curi pun. Kami tak ada curi apa pun. Mereka cakap dulu, kamu hilang apa? Lalu orang-orang istana tadi ramai lah yang kejar dia. Kenapa ramai? Yang tukang panggil tadi seorang je. Ayat 70, Azzana muazzinun. Muazzinun tu seorang penyeru. Seorang penyeru. Tapi ayat yang ke-72, Qalu tu ramai lah. Apa tanda ramai? Wa alih kat belakang kan. Maknanya yang datang kejar mereka ni ramai. Lebih pada 3 orang. Tapi yang tukang cakapnya seorang saja. Mereka pun berkata, kami kehilangan bekas untuk timbang gantang milik diraja. Kalau bekas untuk timbang gantang tu kedai mamak biasa, kedai pasar raya biasa, contohlah, orang pun tak kisah siapa nak curi. Tim biasa. Tapi oleh kerana diraja, milik istana, ianya diperbuat daripada emas, maka special lah. Okay, kalau timbang gantang kat kedai-kedai biasa kat kampung kita, siapa nak curi? Pencuri tu ambil, jalan 4-5 langkah, dia turunlah longkang. Tak ada nilai. Ini sekarang dia buat pada emas bernilai. Maka dia pun cakap, kami kehilangan bekas timbang gantang diraja. Itu jawapan dia. Lalu, penjuru ni terus berkata, raja suruh offer, siapa dapat bawa kembali benda tu, siapa dapat bawa kembali bekas yang hilang tu, bekas timbang gantang yang hilang tu, dia akan diberi hadiah tambahan sepenuh unta lagi muatan gandum. Sebelum ni dia dah datang penuh dah muatan unta dia dengan bayaran yang dia bagi tu. Tapi dia dapat free gift. Siapa dapat bawa tu, dia akan dapat free gift sepenuh muatan unta gandum. Lalu penyuruh ni berkata, dan aku menjamin pastikan dia akan dapat perkara tersebut. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Boleh? Pekerja-pekerja istana ni, mereka tahu tak ini adalah perancangan Nabi Yusuf? Mereka tahu tak yang sebenarnya pencuri tu tak mencuri pun? Tahu ke tak tahu? Okay. Tak tahu. Ya? Tak rasa tak tahu. Tak tahu. Apa yang menyebabkan Tuan Izzali rasa tak tahu? Sebab kalau dia beritahu pengawal-pengawal istana ni, kadang-kadang orang boleh cerita kan, benda ni jadi sampai kepada adik-adik dia nanti. Okey, itu jawapan Tuan Haji Izzali lah. Okey, baik. Tak apa, Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Izzali kerana mencuba. Jawapan dia tak tahu. Jawapan dia tahu. Maafkan saya. Jawapan dia tahu. Tahu tak kenapa? Ulama-ulama tafsir kata mereka tahu. Yang cakap ni, aku jamin dia boleh dapat. Aku jamin dia boleh dapat sepenuh muatan unta. Soalan dia, yang si tukang jamin ni dalam ayat kita sekarang, dia ada kuasa tak nak jamin? Dia ada kuasa tak nak menjamin confirm orang tu boleh dapat sepenuh muatan unta? Dia ada kuasa tak untuk jamin? Tak ada, dia bekerja biasa. Yang ada kuasa, yang ada, kita kata apa, yang ada kuasa lah, ada kelayakan untuk jamin, untuk bagi hadiah sepenuh unta, 2 penuh unta, 3 penuh unta, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yusuf alaihissalam dah beritahu kepada staf-staf istana dia perancangan dia. Ya, betul lah Tuan Haji Izzali kata nanti kalau ada dicerita kat staf-staf istana dia nanti tersebar semua orang tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-beradik Nabi Yusuf ni lepas pada ni dia orang baliklah ke Mesir. Tapi benda tu hanya tahu di kalangan orang-orang istana saja. Nabi Yusuf tak adalah beritahu satu istana semua orang tahu, tapi yang tukang kerja ni semua mereka tahu itu adalah perancangan Nabi Yusuf. Kita tak boleh panggil trick dalam bahasa Inggeris. Kak Ram dia beritahu saya tak boleh panggil trick Ustaz, sebab trick ni nampak macam perancangan jahat kan. Kat sini orang putih panggil ruse, R-U-S-E, ruse. Maksudnya Nabi Yusuf punya ruse ni diketahui oleh orang kanan dia, orang-orang terdekat dia. Jadi dia ni sendiri cakap,
aku boleh jamin dia akan dapat sepenuh muatan unta. Boleh Okey, baik. Kok mana dia jamin? Nabi Yusuf beritahu kat dia. Waktu dia boleh cakap macam tu. Okey, sama ayat baru seterusnya. Qalu, mereka berkata. Siapa kata ni? Adik-beradik Nabi Yusuf. Qalu, mereka berkata, Tallahi, demi Allah. Laqad, demi sesungguhnya. Okey. Alimtum, kamu telah mengetahui. Laqad alimtum, sesungguhnya kamu telah mengetahui ma tidaklah Jina kami datang li untuk ataupun terjemah li dengan tujuan. Dua-dua boleh, sama aja. Nufsida, membuat kerosakan. Fil ardi, bumi. Maksud di bumi Mesir. Okey. Wa, dan ma tidaklah kunna kami sariqin, orang-orang yang mencuri. Maksudnya kami tak pernah mencuri pun sebelum ni. Okey, tak apa. Tolong terjemahkan dia, Tuan Haji Zalif Sulaiman. Boleh tak tolong terjemahkan kita sekarang? Boleh, Ustaz. Mereka berkata tu, Ustaz. Betul. Demi Allah. Mereka berkata, demi Allah, demi sesungguhnya kamu telah mengetahui, tidaklah kami datang untuk membuat kerosakan di bumi Mesir ini, dan tidaklah kami orang-orang yang mencuri. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Zalif Sulaiman. So, apa maksud ayat kita ini? Apa maksud ayat kita sekarang? Setelah mereka dituduh mencuri, mereka pun cakap, demi Allah. Demi Allah, kamu pun tahu, kami ni bukan datang nak buat kerosakan. Maksudnya kami datang tak ada sikit pun niat jahat. Takkanlah kami nak buat jahat dengan orang yang dulu kali pertama kami datang, dia bukan sekadar bagi pada kami gandum, kami nak beli. Kami dapat balik bayaran kami. Orang macam tu punya baik pada kami nak buat jahat kat dia. Takkanlah macam tu. Dalam tafsir mengatakan, mereka cakap macam ni pada orang-orang Mesir, orang istana tu. Sebab orang istana ni memang sangat tahu kejujuran kebaikan mereka. Ketika mana mereka ni sentiasa kat Mesir tu nampak bagus, warak, jaga semayang, jujur kat istana Nabi Yusuf tu. Sehingga kan antara perbuatan mereka yang jujur nampak menyerlah, mereka punya jujur apa dia? Mereka ni kan rombongan naik unta, kafilah naik unta. Semasa unta-unta mereka sedang diisi dengan muatan-muatan gandum, apa mereka buat? Mereka tutup, ikat mulut-mulut unta mereka. Apa tujuan dia? Agar unta mereka tak makan sikit pun gandum milik orang lain. Bagus ke tak bagus? Gandum yang diisi tu kalau diisi lah. Tapi kalau mulut unta mereka biarkan tak tertutup. Unta bukan tahu gandum ni siapa punya, gandum ni bungkusan untuk siapa. Unta mana tahu. Dia mana sekolah nak tahu buat tu. Jadi dia tengok ada gandum terbuka depan dia. Ni rezeki Allah Ta'ala. Unta dia boleh makan je lah. Sama ada gandum tu boleh jadi milik istana, sama ada gandum tu boleh jadi milik orang lain punya bungkusan. Unta kira apa? Jadi mereka ni punya jujur, adik-beradik Nabi Yusuf ni punya jujur, bukan sekadar tak mencuri, takut juga nak ambil daripada sumber yang haram. Dia takut unta dia makan benda yang bukan milik mereka. Kalaulah unta tu makan gandum yang Nabi Yusuf bagi pada mereka, tak apa. Gandum tu dah jadi gandum mereka. Unta mereka nak makan setengah kilo sehari pun suka hati, 2 kilo, 4-5 kilo sehari pun tak ada masalah. Sebab gandum tu gandum mereka. Tapi, punya jujurnya mereka ni, mereka tutup ikat mulut unta mereka. Mereka tutup ikat mulut unta mereka sebab tak nak apa dia? Unta tu makan gandum yang bukan milik mereka. Ni kejujuran kena ada. Okey? Kita bela kambing, kita bela lembu, kambing kita, lembu kita, makan pokok-pokok kat ladang orang.
makan daun-daun pokok durian kat ladang orang, makan daun-daun pokok kat kebun orang. Kita ingat benda tu tak ada masalah ke? Benda tu ada masalah. Benda tu efek. Benda tu efek. Kita biarkan kambing lembu kita makan pucuk-pucuk kat kebun orang. Orang tu dia harapkan bila tumbuh pucuk-pucuk baru akan keluarlah bunga-bunga baru untuk hasilkan buah-buah baru. Kita relax je lepas kambing lembu kita makan kat kebun-kebun dia orang. Lepas tu tak rasa bersalah. Hati-hati. Samalah juga bela kucing. Kita bela kucing kita lepas buang air besar rumah orang. Tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Azhar Hidrullah kata, siapa yang kucing dia buang air besar kat rumah orang, tuan rumah tu, rumah jiran kita tu, dia berhak minta ganti rugi. Pertama, dia berhak suruh kita cuci. Ustaz, kucing Ustaz ni biar rumah saya ni, mari cuci. Boleh. Tak ada masalah. Dia tak ada perlu rasa bersalah ke apa. Kalau saya kata, saya sibuk lah, saya tak dapat nak cuci lah. Dia cuci, dia minta bayaran RM20. Kos masa dengan kos barang-barang dia nak RM20. Boleh, saya kena bagi. Sebab kucing saya. Ni Ustaz Azhar itu dah beritahu. Jadi, kucing tak mana ada otak, mana ada akal nak fikir rumah dia ke rumah orang. Samalah juga unta mereka ni, mana ada otak, mana ada akal nak fikir. Ni aku punya, ni bukan aku punya. Dah terhidang depan mata, mereka ngap je lah. Jadi benda ni, orang istana tahu. Orang istana tahu yang kafilah daripada Kan'an ni jujur, bagus orang ni. Sebab tu mereka berani cakap. Kamu pun tahu kami datang bukan nak buat kerosakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tu tak kenal, boleh ke cakap macam tu? Okay, kita pergi pasar raya, tiba-tiba security tuduh kita curi. Kita pun cakap kat security tu, awak takkan tak tahu saya ni imam surau seksyen 9. Security tu kata apa? Aku mana kenal hang? Hang imam ke, hang ustaz ke, aku mana kenal hang? Contoh pula. Kalau orang yang tak kenal kebaikan kita, orang yang tak kenal kita ni siapa, tak sesuai kita cakap macam ni. Mereka ni, orang-orang istana tahu yang mereka ni adalah anak Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub. Sebab mereka datang ke istana Nabi Yusuf. Mereka ceritalah, ayah kami seorang Nabi nama dia Yaqub. Ludah. Mereka pun bagus, jujur kat istana tersebut. Sebab tu mereka boleh cakap macam ni. Dan juga, wama kunna sarikin. Maksudnya, kami bukan sekadar kat sini. Sebelum ini pun kami tak pernah mencuri. Tak pernah ada rekod lagi adik-beradik kami mencuri. Tak pernah ada rekod lagi adik-beradik kami mencuri. Ni dia cakap macam ni mula-mula kan. Nanti page yang sama bawah sikit dia tuduh Nabi Yusuf mencuri pula. Tadi kata kami tak pernah mencuri, sekarang tuduh mencuri pula. Okey, baik, sambung ayat seterusnya. Mereka berkata, siapa mereka ni? Penyeru dan geng-geng istana tadilah. Staf-staf istana tadilah. Maka apakah jazauhu balasan untuknya. Jazauhu balasan untuknya. Maksudnya untuk si pencuri. Jazauhu tu maksudnya balasan untuk si pencuri. In jika kuntum kamu semua kazibin menipu. Kamu terus qalu mereka berkata jazauhu balasan untuknya. Terjemah jazauhu balasan untuknya. Maksudnya untuk pencuri tersebut dalam mereka tulis ialah man siapa yang wujida didapati fi dalam ataupun pada rahlihi barang-barangnya, bagnya. Terjemah rahlihi bagnya. Rahlihi ni maksudnya barang-barang, maksudnya bagnya lah. Bagnya, siapa yang didapati dalam bagnya, dalam braket tulis barang yang hilang. Terjemah barang curi. Siapa yang didapati dalam bagnya, tulis dalam braket barang curi. Maka huwa dialah. Dialah tu maksudnya apa? Orang yang mempunyai beg tu lah. Jazauhu balasannya. Dialah balasannya. Okey, dialah balasannya. Kazalika seperti itulah. Okey.
Najzi, kami membalas. Najzi, kami membalas. Okey. Az-zalimin, orang-orang yang membuat zalim. Orang-orang yang membuat zalim. Orang-orang yang membuat kezaliman. Okey. Terjemahkan ayat baru kita. Wan Salmiah. Terjemahkan boleh? Wan Salmiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka apakah balasan untuk si pencuri jika kamu semua menipu? Mereka berkata balasan untuknya ialah siapa yang didapati dalam bagnya barang curi, maka dialah balasannya. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang membuat zalim. Okey, baik. Oleh kerana mereka cakap tadi, kamu takkan tak tahu kami datang niat ikhlas, takkanlah kami nak mencuri barang orang yang buat baik pada kami, iaitu Nabi Yusuf. Takkanlah kami nak curi barang Raja Muda tu, dia buat baik pada kami, layan dengan bagus. Dulu datang, kami beli barang, dapat balik kami punya duit. Sekarang datang, dah dapat makan, dapat gandum yang banyak, sebagaimana kami nak. Kami diberi tempat tinggal pula, layanan istimewa. Takkanlah orang macam tu kami nak balas dengan mencuri dia punya barang. Itu maksud kata-kata mereka. Lalu penyeru tadi, staf-staf Nabi Yusuf tadi bercakap, tanya balik kepada wakil adik-beradik Nabi Yusuf. Okey, macam mana kalau kamu punya kenyataan tadi tipu? Maksudnya macam mana kalau kamu punya kenyataan kami tak pernah mencuri, kami bukan datang nak mencuri. Bagaimana kalau kenyataan kamu tu salah, tipu, tak betul? Maka mereka tanpa fikir panjang, adik-beradik Nabi Yusuf ni tanpa fikir panjang, sebab mereka confident yang tak ada seorang pun di kalangan mereka akan curi piala tersebut, akan curi bekas timbang gantang tersebut. Mereka pun jawab. Balasannya ialah, sesiapa yang didapati dalam beg dia ada timbang gantang tersebut, maka dia itulah balasan. Maksudnya, dia berhak diambil oleh tuan barang. Tuan barang boleh ambil dia, jadikan hamba. Sama ada nak suruh dia jadi kuli kerja dengan dia ataupun boleh jual. Dia tu balasan. Apa balasan dia? Balasan dia pencuri tu milik empunya barang. Itu maksud ayat ni. Kemudian dalam ayat ni, dia kata, seperti itulah kami membalas orang-orang yang zalim. Ulama kata, makna kata-kata mereka ialah, dalam ajaran Nabi Yaqub zaman tu. Zaman kita sekarang, ya, hukum bagi pencuri apa dia? Hudud potong tangan. Betul kan? Zaman kita sekarang. Itu syariat kita. Syariat kita, siapa mencuri, tangan dia akan dipotong. Syariat kita. Adapun syariat zaman tu, syariat zaman Nabi Yaqub alaihi salam, siapa yang mencuri, maka pencuri itu akan jadi milik empunya tuan barang. Akan jadi milik empunya tuan barang. Tuan barang yang hilang, curi barang saya. Setelah terbukti A tu memang ambil barang saya, maka A tu kena jadi kuli, kena jadi hamba saya. Terpulanglah pada saya nak suruh dia bekerja dengan saya ke, kerja kat ladang saya ke, ataupun saya tengok muka menyampah sangat, saya jual je kat orang lain. Tak jadi masalah. Ini syariat zaman dulu. Syariat zaman Nabi Yaqub. Sebab tu adik-beradik ni kata, seperti itulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Iaitu orang-orang yang mencuri. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat baru. Faham? Sambung ayat baru. Faham maka? Bada'a, mulalah dia. Mulalah dia. Dia ni dia Nabi Yusuf alaihi salam lah. Maka mulalah dia Nabi Yusuf. Dalam bracket tulis memeriksa. Cek. Memeriksa. Bi dengan au'iyatihim. Barang-barang mereka. Au'iyatihim. Barang-barang mereka. Qabla sebelum. Wi'ai barang. Wi'ai barang. Akhihi saudaranya Bunyamin. Akhihi saudaranya. Makna saudaranya adalah Bunyamin. Summa kemudian istakhrajaha, dia mengeluarkannya. Dia mengeluarkan bekas timbang gantang tadi itulah.
nya tu piala, timbang gantang tadi. Min daripada wi'ai, barang-barang. Wi'ai, barang-barang. Akhihi, saudaranya Bunyamin. Akhihi, saudaranya Bunyamin. Okey, baik. Terjemahkan dia Puan Sharifah Husna. Terjemahkan boleh? Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulalah dia, Nabi Yusuf, memeriksa dengan barang-barang mereka sebelum barang saudaranya Bunyamin. Kemudian dia mengeluarkannya daripada barang-barang saudaranya Bunyamin. Okey, baik. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Maka mereka pun semua dibawa ke istana balik. Yang dah tadi hampir nak keluar daripada pintu gerbang Mesir, dibawa semula memasuki istana Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dah tahu cerita lah. Maksudnya Nabi Yusuf punya pekerja istana dah beritahu dah. Yang mereka ni kata mereka tak curi. Dan mereka kata balasan bagi tukang curi ialah pencuri tersebut akan dijadikan hamba kepada punya barang. Nabi Yusuf punya perancangan lain, tapi lain pula yang Allah Ta'ala punya perancangan. Tak apa, itu nanti saya terangkan. Maka Nabi Yusuf pun mulalah memeriksa barang-barang mereka seorang demi seorang. Seorang demi seorang. Bermula pada yang paling sulung, yang paling besar, dia pergi cek barang. Seorang. Lalu setelah dia cek tak ada, maka Nabi Yusuf AS beristighfar pada Allah kerana telah menuduh mereka mencuri. Cek barang-barang seorang, lepas siap cek satu barang, astagfirullahalazim. Sebab tuduh dia curi. Okey, seorang-seorang. Setiap kali dia buka beg, tengok tak ada, dia buat cakap astagfirullahalazim. Kenapa astagfirullahalazim? Sebab menuduh mereka mencuri. Sampailah last kali beg Bunyamin. Maka Nabi Yusuf kata apa? Ni cerita dalam tafsir. Nabi Yusuf kata apa? Ma'azunnu hadha akhadha syai'an. Aku dah cek sebilangan besar kamu. 10 orang kamu aku cek, memang tak ada barang-barang dia. Yang dia ni, aku rasa sama macam kamu jugalah, baik tak ambil, tak curi. Ni Nabi Yusuf punya rules tadi lah, Nabi Yusuf punya rules tadi. Aku rasa dia ni tak ambil, abang-abang dia semua tak ambil, dia ni mesti baik juga, tak ambil. Maka abang-abang dia semua kata apa dia? Wallahi la natrukuka hatta tanzura fi rahlih. Fa innahu atyabu li nafsika wa anfusina. Abang dia kata apa? Tak boleh. Kami tak akan beranjak daripada sini selagi kau tak buka beg dia. Abang dia cakap pada Nabi Yusuf. Pada Raja Muda Mesir lah, dia tak tahu lagi itu Yusuf. Kami tak akan berganjak daripada istana ni selagi kamu tak cek beg dia. Kerana apa? Kalau kamu tak cek beg dia, kami tak akan setuju dan hati kamu pun tak tenang. So untuk menenangkan hati kamu dan menenangkan hati kami supaya kami balik dalam keadaan jiwa tenang, kamu pun tenang, silalah buka beg dia. Silalah buka beg dia. Maka ulama-ulama tafsir kata Nabi Yusuf tak buka beg Bunyamin. Nabi Yusuf suruh staf-staf dia buka beg Bunyamin. Ketika mana mereka buka beg Bunyamin, mereka mendapati piala tersebut dapat dalam beg Bunyamin. Lepas tu lalu mereka pun bawa gandum yang isi beg gandum bilik Bunyamin letak depan Yusuf. Maka Raja Muda iaitu Yusuf pun keluarkan piala tersebut daripada beg Bunyamin. Ketika mana Nabi Yusuf AS keluarkan piala tersebut daripada beg Bunyamin, maka semua abang-abang dia tertunduk malu. Macam anak kita buat hal kat sekolah, anak kita curi duit orang kat sekolah, anak kita conteng kereta cikgu kat sekolah, anak kita seokok kat sekolah, kita kena ngadap guru besar. Ingat senang nak pergi dalam keadaan nak mengadap malu depan guru besar nak cakap anak awak gini. Malu lah. Mak ayah, dia pun sama lah juga. Adik-beradik dia semua tunduk malu. Lalu mereka semua mengadap Bunyamin sambil mencelanya dan juga sambil berkata kepada dia, engkau telah memalukan kita, engkau telah menghitamkan wajah kita, wahai anak rahim. Punya marah, tak sebut wahai kita, dia tak sebut nama Yakub sebab Yakub tu ayah kandung mereka semua. Mereka sebut nama mak.
wahai anak Rahil. Mereka yang lain 10 orang tu mak lain. Dia ni mak lain dengan Yusuf mak lain. Dia pun cakap pada Bunyamin, wahai anak Rahil, kau ni telah memalukan kami, menghitamkan wajah kami. Kalau bahasa lain panggil menconteng arang, kan? Engkau ni senantiasa bawa bala pada kami. Engkau ni memang sentiasa bawa bala pada kami. Lalu Bunyamin kata, Bunyamin kata pada mereka, Bunyamin cakap pada mereka, bal banu Rahil mazala lahum minkum bala'an. Maksudnya macam ni. Mereka kata kat Bunyamin, ingat, Rahil ni, orang betul terjemah Rachel. R-A-C-H-E-L. Rachel. Orang betul terjemah Rachel, kan? Tak tahulah macam mana sebut nama dia. Tapi bahasa Arab panggil Rahil. Mereka cakap, anak Rahil ni memang bawa bala sokmua pada kami. Bunyamin jawab, tak. Kamu sebenarnya bawa bala pada anak Rahil. Anak-anak Rahil. Kamu tuduh anak Rahil ni kat kita lah. Maksudnya Nabi Yusuf dan Bunyamin lah. Kamu tuduh Yusuf dan Bunyamin ni bawa bala pada kamu. Bunyamin jawab, tak. Kamulah pembawa bala kepada anak-anak Rahil. Maksudnya pada kami berdua lah. Kamu bawa abang aku, lalu kamu tinggal dia dalam perigi. Okey, kamu tinggal dia dalam perigi. Okey, baik. Itu dulu kata-kata Bunyamin pada mereka. Okey, jelas kat sini cerita dia. Seterusnya. Seterusnya. Kat mana kita? Okey, sambung Kazalika seperti itulah. Kazalika seperti itulah. Kidna kami membuat perancangan. Kami membuat perancangan li bagi Yusuf. Okey. Ma tidak kana adalah dia liyakhuza akan menangkap akhahu saudaranya Bunyamin lah. Akhahu saudaranya Bunyamin. Okey, terjemah akhahu saudaranya Bunyamin fi dalam dini undang-undang. Dini undang-undang. Okey. Al-Malik diraja. Al-Malik diraja. Okey. Al-Malik diraja. Illa melainkan an bahawa yasha'a mengkehendaki okey, Allahu oleh Allah narfa'u kami meninggikan ataupun kami mengangkat. Narfa'u kami meninggikan, kami mengangkat darajatin darjat darajatin darjat man siapa yang nasya'u kami mahu wa dan fauqa di atas kulli setiap orang zi ilmin yang mempunyai ilmu. Okey, dalam bracket tulis ada setiap, dan di atas setiap orang yang mempunyai ilmu ada, dalam bracket tulis ada alim yang maha mengetahui. Terjemah alim yang maha mengetahui. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Izawani. Terjemahkan Puan Izawani. Ada Puan Izawani terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah kami membuat perancangan bagi Yusuf. Tidak adalah dia akan menangkap saudaranya Bunyamin dalam undang-undang diraja, melainkan bahawa mengkehendaki oleh Allah. Kami meninggikan darjat-darjat siapa yang kami mahu, dan di atas setiap orang yang mempunyai ilmu ada yang maha mengetahui. Okey, terima kasih Puan Izawani. Apa makna ayat ni? Makna ayat ni macam ni. Nabi Yusuf buat rules tadilah. Nabi Yusuf buat perancangan. Perancangan Nabi Yusuf macam mana? Perancangan Nabi Yusuf macam ni. Kita letak barang dalam beg Bunyamin, kan? Kita letak barang dalam beg Bunyamin. Nanti setelah terbukti dalam beg dia curi kita punya piala, kita masukkan dia dalam penjara. Sebab dia mencuri, kan? Itulah perancangan Nabi Yusuf. Ni Yusuf punya planning macam tu. Bila dah terbukti dalam beg dia ada kita punya barang,
Kita masukkan dia dalam penjara, biar abang dia balik. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah perancangan Nabi Yusuf ni terjadi, maksudnya apa dia? Nabi Yusuf terpaksa pula jumpa raja besar nombor 1. Nak kena cerita detail pula pada raja besar nombor 1. Inilah maksud undang-undang diraja. Undang-undang diraja Mesir pada masa tu mencuri penjara. Siapa mencuri penjara, tak cakap banyak lah. Jadi kalaulah masa tu Bunyamin kena penjara, Nabi Yusuf nak kena jumpa balik raja besar, raja nombor 1, nak kena cerita balik kat dia. Sebenarnya gini. Lepas tu bila dia dah dikeluarkan Bunyamin pada penjara, apa tomahan orang lain pada dia pula? Tengok mentang-mentang abang dia raja, dia raja, dia suka hati je nak keluarkan orang yang bersalah daripada penjara. Salah guna kuasa lah zaman kita sekarang kan. Itu perancangan Nabi Yusuf. Maksudnya perancangan Nabi Yusuf, kok mana pun biar dia duduk penjara dulu. Lepas tu saya cerita lain. Tapi Allah punya perancangan apa dia? Nabi Yusuf tak expect pun, Nabi Yusuf tak sangka pun, Nabi Yusuf tak terfikir pun mereka akan offer siapa yang mencuri, pencuri tu milik empunya barang. Ni tak termasuk dalam perancangan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya perancangan, letak barang dalam beg dia, jumpa barang dalam beg dia, dia penjarakan. Tu je. Tu perancangan Nabi Yusuf. Tapi Allah kata apa dia? Seperti itulah kami merancangkan untuk Yusuf. Yusuf rancang lain. Apa Yusuf rancang? Tadi saya terangkan. Dah kali masuk penjara. Tu Yusuf punya perancangan. Tapi Allah punya perancangan lagi hebat. Apa dia? Bunyamin tak payah masuk penjara. Tu point dia. Bunyamin tak payah masuk penjara. Kenapa tak perlu masuk penjara? Sebab abang-abang dia dah offer tadi dalam ayat yang Dalam ayat yang ke-75 tadi. Siapa mencuri? Pencuri itu milik punya barang. Yang ni Nabi Yusuf tak terfikir pun. Maksudnya Nabi Yusuf buat perancangan tahap ni. Allah punya perancangan untuk Nabi Yusuf lagi tinggi pada itu. Jadi, apa kelebihan dia bila Allah bantu Nabi Yusuf? Tidaklah Yusuf perlu menangkap saudaranya dengan undang-undang diraja. Kalaulah Allah tak buat macam ni, Nabi Yusuf punya perancangan macam mana? Adik dia kena masuk penjara dulu. Yusuf pun automatik lah. Bila tengok Bunyamin dalam barang dia ada mangkuk diraja tadi, bekas timah diraja tadi, mestilah kena masuk penjara dulu. Itulah undang-undang negara Mesir pada masa tu. Tapi Allah Ta'ala tak nak benda tu berlaku. Allah planning lain pula untuk Nabi Yusuf. Apa dia planning Allah? Nabi Yusuf tak perlu penjarakan Bunyamin sebab abang-abang dia offer tadi, siapa mencuri, pencuri tu milik mempunyai barang. Illa ayyasha Allah. Tapi kalau Allah nak buat juga Nabi Yusuf terpaksa memenjarakan Bunyamin, Allah boleh buat. Kalau Allah nak juga Nabi Yusuf terpaksa memenjarakan Bunyamin, illa ayyasha Allah, Allah boleh buat. Nampak Dan Allah Ta'ala kata, narfa'u darajatin man nasha', kami boleh tinggikan darjat siapa yang kami nak. Dengan cara kami sendiri. Nabi Yusuf, Allah tinggikan dia kan. Sekarang dia dah jadi orang nombor 2 dalam negara Nabi Yusuf ni. Jadi, orang nombor 2 dalam negara Nabi Yusuf sekarang. Cumanya cara Allah tinggikan dia macam mana? Lalu banyak kesusahan dulu. Kena buang adik-beradik, jadi hamba orang, kena fitnah dengan orang. Masuk penjara 12 tahun. Baru Allah tinggikan jadi orang nombor 2 istana. Adapun Bunyamin tak perlu menghadapi kesusahan, kesukaran sebagaimana Nabi Yusuf. Maksudnya apa dia? Bunyamin pun Allah tinggikan darjat dia, duduk dalam istana bersama abang dia Yusuf. Tanpa perlu kena masuk penjara dulu sebulan 2. Tak perlu langsung. Ini maksud ayat ni. Jadi ada orang yang Allah mudahkan, ada orang yang Allah tinggikan dia dengan cara yang mudah. Maksudnya dia berjaya, dia kaya, nama dia baik, dia tak perlu menghadapi ujian yang susah macam Nabi Yusuf. Ada orang, dia berjaya hari ni, dia kaya hari ni, tetapi sebelum dia berjaya hari ni, sebelum dia kaya hari ni, terlalu banyak kesusahan dan rintangan dia hadapi sebelum ni. Betul kan? Ramai je orang kaya-kaya hari ni, hebat-hebat hari ni, dia buat buku, Masya Allah. Kita baca buku dia, kita terinspirasi. Tapi ada orang yang kaya ini sebab dia sambung bisnes ayah dia. Ayah dia memang dah jutawan sebelum ni. Dia lahir-lahir pun dah lahir dalam hospital emas. Kaya sangat, contohlah. Dia belajar pun tak pandai-mana sangat. Belajar pun malas-malas. Dah habis belajar pun tak habis. Contohlah. Apa susah? Bisnes ayah dah ada. Ayah dia mati, sambung je dalam bisnes ayah dia. Contohlah. Jadi orang ni, si anak jutawan ni tadi, dia rasa susah tak? Dia sesuai tak buat buku? Okey, contohlah anak dia nama
A, ayah dia nama B. Ayah dia nama B ni oleh kerana sekarang berjaya jadi jutawan, ayah dia buat buku lah, susah payah ayah dia dulu macam mana. Dulu meniaga tepi jalan je, gerai kecil, sekarang dah ada 5 pasar raya. Boleh ayah dia buat buku, orang terinspirasi nak baca buku ayah dia. Tapi anak jutawan ni tadi lahir-lahir dalam emas dah. Lahir-lahir dah pakai, pergi sekolah pun dah pakai kereta luar negara dah. Orang lain naik motor, naik bas, naik teksi, dia dah pakai kereta, Masya Allah dah. Lepas tu ayah dia mati, dia terus sambung bisnes ayah dia. Dia boleh buat buku. Liku-liku perjalanan hidup saya sebagai seorang jutawan. Tak ada orang nak beli buku hang . Orang beli buku hang pun campur buang . Hang bagi free pun orang campur buang. Tak ada orang nak beli buku hang. Maksudnya apa? Saya nak cakap pada tuan-tuan. Allah dia nak tinggikan darjat seseorang dari sudut agama ke, dari sudut duniawi ke. Allah ada banyak cara. Terpulang pada Allah. Nabi Yusuf, Allah nak tinggikan darjat dia, Allah Ta'ala lalukan dia dengan kesusahan dulu. Bintangan, mujahadah, susah payah, Allah tinggikan dia, Nabi Yusuf. Adapun Bunyamin, tak perlu susah macam Nabi Yusuf. Tak perlu masuk penjara sehari pun. Allah tinggikan darjat dia, duduk bersama dengan Nabi Yusuf dalam istana. Lalu Allah kata penutup ayat ni, atas setiap orang yang ada ilmu, ada lagi yang maha mengetahui Allah. Nabi Yusuf fikir, masa tu dia Nabi, masa tu dia orang berilmu, perancangan dia mesti jadi, insya-Allah jadi. Itu Nabi Yusuf fikir. Tahap dia fikir macam mana? Tadi saya dah terangkan. Tahap dia fikir, penjarakan dulu Bunyamin, nanti aku ejah lah, boleh keluar balik. Itu tahap fikiran dia. Tapi Allah lagi alim, lagi tahu, lagi hebat pada Yusuf. Allah punya percaturan, Bunyamin tak kena masuk penjara langsung. Masa saya belajar dulu, antara nasihat-nasihat yang selalu ustaz-ustaz bagi, kita belajar lama, kita dah mengajar lama, kita belajar tinggi, kitab-kitab kita hebat, guru-guru kita hebat, madrasah kita hebat, kita belajar. Kena ingat ayat ni. Bagi setiap orang yang tahu, ada lagi tahu. Ayat ni cerita tentang Nabi Yusuf dan Allah. Ayat ni, poin ayat ni sebenarnya pasal Nabi Yusuf dan Allah. Tapi orang-orang lain pun yang bukan Nabi Yusuf, kena ingat apa dia? Jangan awak rasa awak yang paling tahu di tempat awak. Oh, Kak Syah Alam ni aku paling hebat sekali tafsir. Mana ada ustaz tafsir ngajar hebat macam aku? Tak boleh. Allah tak bagi ada perasaan macam tu. Kalau ada perasaan macam tu, baca ayat ni. Bagi setiap orang yang Allah bagi ilmu tu, kena ingat, ada lagi yang alim pada dia. Ketika mana Allah tanya Nabi Musa, Man a'lam, siapa paling alim? Nabi Musa masa tu, dia Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia Nabi. Dia kalaulah dia Nabi, takkanlah ada orang lain yang lebih alim pada dia. Dia jawab, anak, saya. Allah tak suka dengan jawapan tu walaupun betul. Dia Nabi zaman tu, dia diberi Taurat. Jadi bila malaikat tanya, siapa paling alim? Dia jawab, anak, saya. Allah tak suka jawapan saya tu. Allah hantar Nabi Khidir tarbiyah dia. Allah hantar Nabi Khidir tarbiyah dia. Nabi Musa AS. Dalam surah Kahfi dia lah kita bincang. Samalah juga kita ini ustaz-ustaz ke, ataupun kita pakar buat kek. Kek kita terkenal satu Malaysia. Kita tak boleh rasa kita lah orang paling pandai buat kek. Kita pandai menjahit. Jahitan kita terkenal satu Malaysia. Contoh. Kita kena ingat, bagi setiap orang yang ada pengetahuan, ada orang lagi tahu. Ustaz tu dah lama mengajar tahfiz, dia rasa sistem tahfiz dia lah yang paling baik. Dia rasa sistem tahfiz dia lah yang paling elok. Maka dia tak boleh rasa macam tu. Dia kena ingat, bagi setiap orang yang tahu tu, ada lagi tahu. Ada orang lagi tahu pada kita. Kita dah lama mengajar Kak Syah Alam, kita rasa kita lah paling hebat mengajar bab ni, tajuk ni. Kita rasa kita. Tapi sebenarnya, ada orang yang kita tak kenal, yang kita tak tahu. Dia mungkin tak glamour, nama dia mungkin tak naik. Cari kat YouTube pun nama dia tak keluar. Tapi dia punya ilmu, dia punya kefahaman, dia punya kehebatan bagi banyak pada kita. Kita kenal semua orang ke? Kita tak kenal semua orang. Kita tak tahu kadang-kadang orang yang datang daripada luar negara, datang mungkin sebagai kerja kontrak, kerja tepi jalan, ilmu dia lagi banyak pada kita, kita pun tak tahu. Okey? Ustaz saya cerita, dia pernah jumpa seorang pekerja Indonesia. Pekerja Indonesia datang di sini kerja kontrak. Kat sana kalau jadi ustaz bukan dia semua orang senang nak buat duit, datang sini kerja kontrak. Orang Indonesia tu cakap kat dia, dulu dia belajar pondok, dia pernah hafal 1000 bait syair dalam ilmu grammar. Ustaz saya, betul pernah hafal? Cuba baca 50. Pekerja kontrak boleh baca 50 bait syair Arab mengenai grammar bahasa Arab. Masya Allah. Pekerja Indonesia, pekerja kontrak, siapa pandang dia orang alim? Siapa nak anggap dia orang alim? Siapa nak anggap dia mengetahui banyak ilmu agama?
Okey, kita ni kenal orang ilmu agama, nampak ceramah seumur kat masjid, tengok TV Al-Hijrah nampak dia ceramah, tengok Esra Oasis nampak dia ceramah, buka YouTube ceramah nama dia keluar. Tu je orang yang kita kenal, dia orang alim. Selain pada tu ramai lagi orang alim yang kita tak kenal pun. Jadi kita janganlah rasa saya lah orang paling tahu kat Shah Alam ni sebab nama saya paling naik kat Shah Alam ni. Masjid-masjid semua Shah Alam berebut nak ambil saya ceramah. Jadi dengan sebab tu dia rasa dia paling tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, ni baca ayat ni. Bagi setiap orang yang tahu, dia kena sedar, dia kena percaya, ada yang lagi tahu. Cuma ayat ni pasal Nabi Yusuf dan Allah lah. Okey, baik, cukup kat situ. Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, kedua-duanya Allah bagi gelaran Zu Ilmin. Zu ni dalam bahasa Arab maksudnya yang mempunyai. Zulkifli, orang nama Zul ni. Zulkifli, Zulfadli, Zulhakim, Zul Arifin. Terjemah Zul tu orang yang mempunyai. Kalau ramai-ramai yang mempunyai dipanggil ulu. Ulul albab, kan? Ulul amri. Tu orang ramai yang mempunyai. Kalau seorang yang mempunyai dipanggil Zu. So Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub digelar Zu Ilmin. Tengok ayat kita sekarang 76. Allah kata atas setiap orang yang zi ilmin, zi kat sini lah, zi dengan zu sama lah, zi dengan zu sama lah. Zi ilmin kat sini maksudnya Nabi Yusuf. Adapun zu ilmin kat mana? Tengok muka surat ayat 68. Surah yang sama ni lah muka surat minggu lepas. Semua tengok page 243 ayat 68. Saya baca boleh? 243 ayat 68 Allah berfirman, "Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladzu ilmin." Nampak? Zu ilmin baris ketiga pada bawah muka surat 243, baris ketiga pada bawah adalah zu ilmin. Jadi zu ilmin tu Allah refer pada Nabi Yaqub. Zu ilmin sekarang Allah refer pada Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Allah kata apa dia? Mereka memang zu ilmin, memang orang yang Allah bagi ilmu. Tapi di samping ilmu mereka, aku jauh lagi alim, jauh lagi mengetahui daripada mereka. Ini maksud ayat ni. Nabi Yusuf rancang lain. Dia rasa perancangan dia itulah yang terbaik untuk dia kekalkan Bunyamin bersama dia di istana. Tapi Allah punya perancangan lagi hebat. Kadang-kadang kita punya perancangan gini. Kita rancang anak kita nanti nak belajar tahfiz. Okey, sekolah sampai darjah 5 je. Okey, lepas darjah 5 tu masuk tahfiz. Lepas tahfiz gini. Itu perancangan kita. Tak ada masalah. Anak aku nanti umur 30 baru aku nak bagi dia mengajar. Selagi tak 30 aku nak dia belajar. Tak habis saatnya belajar. Itu perancangan kita. Tak ada masalah. Tapi Allah Ta'ala punya perancangan kita tak tahu. Mungkin habis lagi awal. Kita bagi anak kita 4 tahun masuk sekolah tahfiz. Tapi Allah Ta'ala buat 2 tahun je selesai apa 30 juz. Masya Allah. Jadi kita, bukan ni saya cerita bab agama lah sebab saya dalam bidang. Tuan-tuan pun ada juga perancangan. Anak ni tuan-tuan nanti saya nak halakan dia ke gini. Nanti dia boleh kerja bahagian ni gini. Dia kata, pop, anak minat lain. Tengok anak yang dia hantar belajar tinggi-tinggi, masuk ambil kos tu ni lah, sekarang jadi YouTuber. Buat video YouTube je. Hari-hari contoh lah. Tak kisah. Perancangan Allah mengatasi perancangan kita. Kita boleh merancang, tak ada masalah. Tak ada kata haram dosa merancang. Semua serah pada Allah redha. Tak, kita rancang. Tapi apa yang Allah nak buat, itulah yang bakal terjadi. Itulah yang pasti dan mesti akan terjadi. Okey, sama ayat baru. Kalau mereka berkata, siapa mereka ni? Adik-beradik Nabi Yusuf. In jika Yasriq dia mencuri. Dia ni Bunyamin. Fa maka qad sesungguhnya okey. Saraqa telah mencuri. Akhun abang, saudaralah. Lahu baginya. Min daripada okey. Qablu sebelum ini. Okey, terjemahkan dia boleh sikit je ayat ni. Puan Rahimah, terjemahkan Puan Rahimah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya mereka mencuri abang daripada sebelumnya. Semula ada mereka, tak ada mereka puan. Semula boleh tak? Mereka lain sikit.
mereka berkata, jika dia mencuri, maka sesungguhnya mereka mencuri, Tak ada mereka puan, sekali je. Maka sesungguhnya telah mencuri. sesungguhnya telah mencuri Abang. Sesungguhnya telah mencuri abang daripada sebelumnya. Okey, Sebelum baik. ini. Sebelum ini. Okey, baik. Terima kasih puan. Maksudnya macam ni. Mereka cakap macam ni untuk lepaskan diri. Tadi kan mereka kata apa tadi? Tadi ayat yang ke berapa tadi? 73. Ayat 73 tadi apa kata-kata mereka? Wa ma kunna sariqin. Kami tak pernah mencuri, ayat 73. Betul kan? Tadi kata-kata mereka kami tak pernah mencuri. Setelah mereka mendapat malu yang besar, keluar daripada beg Bunyamin, barang hilang tersebut, terus keluar pada mulut mereka, kalaulah dia mencuri, maka abang dia dulu pun mesti mencuri juga. Mesti pernah mencuri juga. Kalaulah dia mencuri, maka abang dia dulu pun mesti pernah mencuri juga. Kenapa cakap macam ni tiba-tiba? Pertama, kerana dendam kesumat lama timbul baliklah. Yang pertama, dendam kesumat lama timbul balik. Betul kan? Kadang-kadang ada orang yang dulu ayah dia pernah buat salah dengan kita. Ayah dia pernah cakap kasar dengan kita dululah. Ayah dia pernah tolong mute kan boleh? Tak sahabat-sahabat semua tolong mute kan? Kadang-kadang ada orang yang dia bercakap kasar dengan kita hari ni. Cakap kasar, maki-maki, kutuk-kutuk kita. Kita yang cakap kasar tu anak dia. Tapi terus kita teringat 20 tahun lepas, ayah dia pernah cakap kasar macam ni juga ke aku. Ayah dia pernah cakap kasar macam ni juga dengan aku. Walau ayah dia dah mati dah, ayah dia dah lama mati dah. Tak patut lagi kita mengungkit lagi benda tu. Tapi oleh kerana anak dia buat salah ni, otak kita ni terus mencari balik kesalahan saudara mara dia. Kita cepat je nak cari kesalahan saudara mara dia. Ni sifat yang tak bagus. Okey? Jadi, kata-kata mereka nak beritahu apa dia? Kata-kata mereka nak cakap apa? Nak beritahu kata-kata mereka tentang, sekarang ni ayat ni terjemah dia macam ni. Kalau Bunyamin ni mencuri, abang dia dulu pun Yusuf mesti mencuri macam dia jugalah. Tu point dia. Jadi kata-kata mereka nak beritahu, kami adik-beradik tak pernah mencuri kecuali mereka berdua. Mereka berdua yang berlainan mak dengan kami ni, mak mereka Rachel ataupun Rahil tu, mereka berdua je mencuri. Jadi kami tak bertanggungjawab ataupun kami berbeza dengan mereka berdua. Maksud ayat kami 73 tadi, kami tak pernah mencuri, maksudnya kami 10 orang tak pernah mencuri. Kami 10 orang tak pernah mencuri, yang mencurinya dua orang. Ni Bunyamin yang ambil barang kau tu dengan abang dia tu. Bunyamin ambil barang dia, Bunyamin yang ambil kau punya piala tu dengan abang dia pernah mencuri. Kami dengan dia tak sama. Sebab mak ayah kami, kami sama ayah, tapi mak kami tak sama. Kadang-kadang kan orang yang kahwin ramai, contohlah orang kahwin ramai, okay, jadi bila ada adik-beradik tiri buat salah, kita pun cakap apa? Dia memang adik-beradik aku tapi bukan seibu dengan aku. Dia sama ayah dengan aku, mak dia tu tak pandai ajar anak. Sebab tu dia perangai pelik. Contoh. Soalan macam ni lah, mereka nak beritahu, kami tak pernah mencuri 10 orang ni. Maksudnya kami ditarbiah dengan ibu-ibu kami tak pernah mencuri. Dia tu sebab mak dia mati awal, Yusuf dengan Bunyamin tu, sebab tu dia kurang kasih sayang mencuri. Oleh kerana tu, janganlah samakan kami dengan mereka. Ni maksud kata-kata abang dia. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam tafsir-tafsir, contoh tafsir Jalalain, karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti, dia berkata, ini bukan tuduhan. Kita sampaikan apa yang ditulis dalam tafsir lah. Kita nak terima tak nak terima tu terpulang. Yang wajib kita percayanya ayat Quran. Tafsir pada ayat Quran tak wajib kita percaya. Selagi bukan kata-kata Nabi, tak wajib kita percaya. Tak nak percaya pun tak. Dalam tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Sayuti kata, ya, dulu pernah Nabi Yusuf, masa dia kecil lah, sebelum dia kena buang dalam telaga oleh abang-abang dia, dia pernah mencuri barang milik ayah kepada mak dia. Ayah kepada mak dia. Siapa dia? Tok dia lah. Dia pernah mencuri satu patung. Patung yang dimiliki oleh ayah kepada mak dia.
Nabi Yusuf ada mak dia nama Rahil, Rachel kan, Rachel ni ada ayah dia penyembah berhala. Ayah dia penyembah berhala. Jadi Nabi Yusuf pernah mencuri berhala milik ayah kepada mak dia. Berhala tersebut dibuat daripada emas, dia curi-curi. Budak curi emas dah buat apa? Budak umur 12 tahun ke bawah, nak emas dah buat apa? Budak-budak ni umur 12 tahun ke bawah, minat makanan, minat mainan. Bagi dia emas, dia tak nak. Budak umur 12 tahun, kan? Budak umur 12 tahun, ataupun budak umur rendah lagi pada tu, kita bagi dia emas 10 gram, dengan mainan yang harga RM5 kat DIY. Mana dia akan pilih? Dia akan pilih mainan lah. Budak-budak bukannya tahu nilai emas. So Nabi Yusuf masa tu dia mencuri patung emas berhala, patung berhala emas milik tok dia. Apa tujuan dia? Pecahkan, rosakkan agar patung tersebut tidak disembah. Ini karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti nak beritahu abang-abang mereka cakap macam ni bukan tuduh, memang betul. Ini komentar Dr. Hamka. Dr. Hamka kata apa dia? Dr. Hamka tulis, dia kata ada tafsir-tafsir yang tidak bertanggungjawab, dia katalah ni, yang menyabitkan Yusuf pernah mencuri. Ada penafsiran ahli tafsir, ada beberapa penafsiran ahli tafsir yang cuba membenarkan tuduhan mereka ini. Memang mereka kata Nabi Yusuf masih kecil pernah mencuri berhala tadi lah yang saya cerita tadi. Tetapi menurut Dr. Hamka, cerita ini hanya direka-reka untuk memenuhi tafsir semata-mata. Jadi seolah-olah tafsir tersebut nak beritahu abang mereka ni tak tuduh, abang mereka ni cakap betul, abang mereka ni cakap benda benar. Memang Yusuf pernah mencuri dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kata-kata Dr. Hamka punya ulasan. Ini kata-kata bohong saudara-saudara Yusuf ni. Tujuan mereka bohong, saya dah beritahu tadi, nak beritahu kami tak terlibat, kami 10 orang tak terlibat dalam bab curi-curi ni. Yang terlibatnya tu 2 orang tu, yang mak lain pada kami. Ini adalah tuduhan mereka semata-mata. Dan tak pelik pun kalau mereka nak menipu kali ni. Tak pelik pun, tak janggal pun kalau nak kata mereka menipu kali ni. Sebelum ni lagi hebat. Campak Yusuf dalam telaga, bawa baju penuh dengan darah, cakap kat ayah dia Nabi Yaakob. Ni Yusuf dah kena makan dengan serigala, tak tipu lagi. Yang tu tak boleh kata tipu lagi. Tu dah jelas orang dah menipu sekali. Orang dah menipu sekali, tak mustahil. Okey, tak mustahil dia akan menipu kali kedua, 3, 4, 5. Okey, orang putih kata, ni siang tadilah ada sahabat beritahu, orang putih kata beaten twice. Macam mana ayat dia? Siapa ingat? Beaten siang tadi beaten twice shy. Shy tu yang saya nak dengar. Shy tu macam mana tu Haji Izali apa dia? Once beaten twice shy. One beaten twice shy. Tu orang putih kan. Maksudnya sekali kena tipu, 2 kali malu. 2 kali serik macam tu lah. Macam tu kan? Tu Haji Izali betul kan? Serik lah. Betul. Sekali kena tipu, 2 kali serik lah. Sekali kena tipu, 2 kali serik lah. Soalan-lah macam tu lah. Soalan-lah macam tu. Okay, ni kelas siang tadi share. Terima kasih Tuan Haji Izali. Jadi, orang yang dah pernah menipu sekali sebelum ni, orang-orang yang pernah menipu sebelum ni, iaitu menipu tentang kematian Nabi Yusuf, tipu ayah dia, bawa baju kena darah, cakap ni Nabi Yusuf dah mati. Orang tu tak mustahil boleh menipu kali kedua. So sekarang ni kita nak sabitkan mereka menipu ke mereka cakap benar. 2 point dia. 2 point kita sekarang. Jadi ada sebahagian tafsir mengatakan mereka tak tipu. Sebab Nabi Yusuf dulu pernah mencuri masa kecil-kecil. Curi berhala patung milik tok ayah pada mak dia. Supaya patung tu tak disembah. Tak. Orang pernah menipu sebelum ni, tak mustahil mereka menipu juga kali yang kedua, 3, 4, 5. Boleh? Satu lagi pengajaran dia apa dia? Kalau orang tu buat salah, kita jangan kaitkan saudara mara dia. Hari ni apa kekurangan kita? Apa kesalahan kita? Bila tengok budak sekolah buat salah, kita kata apa? Mak ayah dia tak ajar apa? Benda tu haram, benda tu tak boleh, benda tu dosa. Tuan-tuan, budak-budak lomba motor, anak-anak Melayu kita lomba motor malam minggu, adakah mak ayah ajar? Pernah jumpa mak ayah beli motor anak dia? Ni ayah beli motor tak kamu, pergilah buat lomba malam minggu. Tak ada. Walaupun ayah dia tak semayang, walaupun ayah dia tak bayar zakat, walaupun mak dia tertutup aurat, tapi tak ada mak ayah bodoh nak ajar anak dia, ni ambil motor ni pergi lomba malam minggu. Tak ada. Tapi kita tengok orang berlomba motor malam minggu, kita pun kata, mak ayah dia tak ajar dia ke buat benda sia-sia macam ni. Tuan-tuan, kita salah cakap macam tu.
Yang bersalah anak dia itulah yang naik motor malam-malam tu. Mak ayah kadang-kadang dah puas marah dah. Dah puas nasihat dah. Dah puas cakap elok dah. Tapi budak umur 20, 21 boleh buat. Mak ayah boleh buat apa? Nak dia kelentong mak ayah dia. Mak malam ni ada kuliah lah kat Seri Petaling. Nak pergi Seri Petaling dengan kuliah. Mak dia kata, pergilah. Pok, tukar baju, pok pergi tempat lain. Contoh. Salah mak ayah dia juga. Jadi ini sifat yang tak baik. Sama lah juga. Yang salah kat sini bagi mereka yang tak tahu perancangan Yusuf ni, bagi mereka yang salah kat sini adalah Bunyamin lah, buat malu nama keluarga. Tapi mereka terus kaitkan sekali dengan abang dia. Abang dia dulu panggil macam dia juga. Sebab apa? Dalam ayat ni, mereka guna perkataan jika, betul kan? Mereka berkata, jika dia ni mencuri, maknanya abang dia dulu mesti mencuri juga kan? Jika, maksudnya jika apa? Itu bukan kenyataan. Jadi kalau dia tak mencuri, abang dia dulu tak mencuri jugalah. So jika dia mencuri, abang dia mencuri jugalah. Sedangkan kenyataan sebenar tak berlaku pun. Okey, baik. Tak apa, saya terus lagi. Kita sambung lagi. Fa maka asarraha, dia menyembunyikannya. Asarraha menyembunyikannya. Terjemah asarraha menyembunyikannya. Maksud menyembunyikannya adalah menyembunyi perasaan sedih, kecewa, apa lagi? Marah, menyembunyikannya. Maka menyembunyikannya Yusufu oleh Yusuf fi dalam nafsihi dirinya. Wa dan lam tidaklah yubdiha dia menzahirkannya lahum kepada mereka. Okey. Qala dia telah berkata Nabi Yusuf alaihi salam telah berkata, antum kamulah syarrun seburuk-buruk makanan kedudukan. Okey, makanan kedudukan. Wa dan Allah a'lamu lebih mengetahui bi dengan ma apa yang tasifun kamu sifatkan. Terjemah tasifun kamu sifatkan dalam braket tulis tuduhkan. Puan Nur Azhar tolong baca boleh? Puan Nur Azhar Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Maka menyembunyikannya oleh Yusuf dalam dirinya dan tidaklah dia menzahirkannya kepada mereka. Dia telah berkata, kamulah seburuk-buruk kedudukan dan Allah lebih mengetahui dengan apa yang kamu sifatkan, yakni tuduh. Okey, terima kasih Puan Nur Azhar. Bayangkan saya guru tahfiz bawa pelajar-pelajar pergi solat Jumaat. Saya bawa pelajar-pelajar pergi solat Jumaat. Pelajar tahfiz saya ni lah. Pelajar-pelajar, budak-budak. Kadang-kadang kita dah beritahu dah, tengah khutbah, fokus, jangan tidur, jangan sembang. Tapi budak, ada yang sembang, ada yang tidur. Lepas tu bila nak balik, ada orang tu jumpa saya. Ustaz tak tengok budak-budak tahfiz tu. Dia tak tahu tu anak murid saya. Dia cakap, Ustaz tak tengok ke budak-budak tahfiz tu. Ustaz dia orang tak ajar ke suruh fokus dalam masa khutbah? Ustaz dia orang tak ajar ke jangan tidur masa khutbah? Apa perasaan saya masa tu? Saya bawa pelajar tahfiz pergi solat Jumaat. Bawa lah dengan van pelajar tahfiz pergi solat Jumaat. Saya solat kat belakang sikit, kat depan. Pelajar saya solat kat belakang. Budak-budak, dia sembang tengah khutbah. Ada yang tidur tengah khutbah. Tiba-tiba saya nak keluar, ada orang jumpa saya. Ustaz tengok budak-budak tahfiz. Ustaz dia orang tak ajar aku jangan tidur masa khutbah, jangan sembang masa khutbah. Ustaz dia orang patut kena beritahu dia orang benda-benda jatuh. Saya dalam hati. Apa perasaan saya masa tu dalam hati? Mesti saya kata apa? Kurang asam orang tu ni cakap macam ni kat aku. Aku mesti dah ajar dah pelajar-pelajar aku jangan tidur masa khutbah, jangan sembang masa khutbah. Takkanlah ustaz pesan kat anak murid dia tidur masa khutbah Nanti khutbah tidur tau. Atau masa khutbah sembang, tolong sembang. Tak ada ustaz gila macam tu nak ajar anak murid dia. Tapi dah nama budak. Cakap macam mana pun kadang-kadang masuk, kadang tak masuk.
Jadi orang yang cakap tu dia tak sedar. Saya lah ustaz pada budak-budak tu. Dia siap cakap lagi. Ustaz dia orang ni tak ajar, tak tarbiyah dia orang ke? Macam mana solat Jumaat? Jangan tidur, jangan sembang. Jadi masa tu saya sembunyikan dalam hati dan perasaan saya. Perasaan apa ya? Marah rasa, geram ada, marah ada, geram ada, bengang kepada pada orang cakap macam tu. Betul kan? Takkanlah saya nak kata apa? Pakcik, cerdik sikit boleh tak? Takkanlah ustaz dia orang suruh tidur masa khutbah. Takkanlah ustaz dia orang suruh sembang masa khutbah. Contohlah. Takkan saya cakap macam tu, macam tu. Jadi saya diam je lah. Tapi dalam hati marah lah. Dalam hati geram lah. Pakcik ni cakap jadi kat aku. Aku ustaz pada budak-budak tu, takkan aku ajar dia tidur. Ni contoh, nak faham situasi. Jelas eh? Memang benda ni berlaku pun. Ni suasana ni berlaku. Budak-budak sembang kat surau. Budak-budak main kat surau. Budak Hafiz. Tiba-tiba orang surau tanya, ustaz tak ajar ke dia orang? Kita dengar macam tu rasa geram. Rasa macam mana oleh kerana kita ni ustaz, kita cubalah guna perkataan terbaik. Jadi kalau bukan ustaz nak keluar lah perkataan pelik-pelik, kalau ada orang cakap macam tu. Budak-budak tuan yang cakap tu dia ada anak. Anak dia ikut semua cakap dia. Yang komplain tadi, ustaz tak ajar ke belajar Hafiz ustaz, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Dia ada anak, tanya dia, anak dia ikut semua cakap dia. Anak dia ikut semua cakap dia. Dia pun tak ikut semua cakap mak ayah dia dulu. Tiba-tiba dia nak harap semua anak dia dengar semua cakap dia. Cukup lah tu. Ni lebih lain pula. Sekarang kita faham ayat ni. Mereka tuduh Yusuf mencuri. Depan Yusuf. Cumanya mereka tak sedar Yusuf tu lah Yusuf. Mereka tuduh Yusuf mencuri depan. Mereka tuduh Yusuf mencuri. Tuduhan tu dibuat depan Nabi Yusuf. Cumanya mereka tak sedar lah yang mereka tuduh tu Yusuf. Jadi Nabi Yusuf pun menyembunyikan rasa marah dia, rasa geram dia, rasa sedih kecewa dia dalam hati dia. Sebab apa? Yusuf ni dia tenang je dengan tuduhan yang hina tu. Supaya dia punya perancangan tu jangan sampai gagal. Jangan sampai gagal. Okey? Sebab apa? Dia orang besar. Tinggal di kerajaan istana yang besar. Dia ada rencana dia sendiri. Dia tak mahu rencana dia digagalkan oleh benda-benda remeh tersebut. Kalau saya duduk tempat tu, saya kata apa dia? Sedap tuduh aku mencuri. Tahu tak aku ni lah Yusuf. Akulah Yusuf. Aku tak pernah mencuri pun. Sedap mulut cakap aku curi. Bila aku curi? Nak kena penjara dengan aku. Datang tempat aku, tuduh aku mencuri. Masuk semua dalam penjara, baru ada akal. Kalau saya lah, contohlah, marah masa tu. Tapi sebagai orang yang besar, yang tenang, dia tak nak jadikan benda remeh macam tu sebagai penghalang untuk dia teruskan dia punya rules tadi. Dia punya perancangan dia tadi. Benda tu kecil remeh. Kata-kata kecil, kata-kata remeh. Okey. Ada pepatah Inggeris kata lah, saya tak tahu terjemah dia kata apa. Kalau kita sibuk nak cari batu untuk baling setiap anjing yang menyalak pada kita, kita takkan sampai ke destinasi kita. Dia kata apa? Kalau kita sibuk untuk cari batu untuk baling, pekong setiap anjing yang menyalak pada kita, kita tak akan sampai ke destinasi kita. Jadi dalam hidup ni jangan dengar sangat apa orang cakap. Jangan beri tumpuan sangat pada orang mengata, kutuk, maki kita, jangan buang. Kita ada matlamat kita ada tujuan hidup kita, teruskan dengan matlamat kita, teruskan dengan tujuan hidup kita. Jangan bagi masa sangat duk layan benda-benda yang tak faedah macam tu. Okey, baik. Nabi Yusuf menyembunyikan perasaan tu dalam diri dia, dalam hati dia. Lalu dia berkata, okey, dalam tafsir ada dua tafsiran. Sekarang ni kita nak bincang perkataan Nabi Yusuf, qala antum syarrum makanan. Saya masih tak boleh tulis ya. Okey, baik. Nabi Yusuf AS cakap antum syarrum. Okey, dua tafsiran. Okey. Tafsiran pertama dalam tafsir Jalalain, antum syarrum makanan tu. Okey, nampak tolong buat dalam kurungan antum syarrum makanan, apa terjemah dia? Kamu orang paling buruk kedudukan. Ada pendapat tafsiran pertama mengatakan Nabi Yusuf cakap dalam hati. Nabi Yusuf cakap dalam hati dia apa dia? Kamu ni orang paling buruk kedudukan. Dia cakap dalam hati. Kamu ni orang yang paling buruk kedudukan. Maksudnya apa? Dalam adik-beradik kamu, 12 orang, kamulah yang paling teruk sekali berbanding Yusuf dan Bunyamin. Sebab apa Nabi Yusuf cakap macam tu? Sebab adik kamu Bunyamin hanya mencuri, kalaulah betul dia mencuri, dia hanya mencuri bekas timbang gantang, bekas untuk timbang gantang gandum.
Tapi kamu punya kejahatan, kamu telah mencuri seorang anak daripada ayah dia. Maksud mencuri itu memisahkan seorang anak daripada ayah dia. Kamu telah mencuri seorang abang daripada adik dia. Maksudnya kamu telah pisahkan seorang abang pada adik dia. So mana lagi teruk, mana lagi buruk orang yang mencuri satu bekas gantang timbangan gandum, ataupun orang yang telah mencuri seorang anak daripada ayahnya, orang yang telah mencuri seorang abang daripada adik dia. Siapa lagi buruk kedudukannya? Jadi ini kata-kata Yusuf dalam hati menurut satu tafsiran. Boleh? Tafsiran yang kedua, Nabi Yusuf cakap pada mereka secara terang-terangan. Macam ni. Okey, tadi kita ulang balik tafsiran pertama. Qala antum syarrum makanan, dicakap dalam hati. Cakap dalam hati. Kemudian Nabi Yusuf kata pada mereka, Allah lebih mengetahui apa yang kamu sifatkan tu. Seolah-olahnya macam mana? Seolah-olahnya Nabi Yusuf kata apa dia? Aku tak tahulah tuduhan kamu tu betul ke salah. Yang kamu kata Bunyamin dengan abang dia mencuri dulu, aku tak tahulah betul ke salah. Jadi dia pun buat-buat berlakon, dia pun kata pada abang-abang dia, Allah lebih mengetahui lah tuduhan kamu tu betul ke salah. Bunyamin dengan abang dia dulu pernah mencuri. Sedangkan Nabi Yusuf tahu tak? Nabi Yusuf tahu yang dia tak pernah mencuri, yang adik dia Bunyamin tak mencuri juga. Dalam kes ini dia tahu. Takkanlah dia nak tunjuk yang dia tahu kat situ. Oleh kerana itulah dia pun mengatakan, aku tak tahulah apa yang hang kata ni betul ke tak betul. Aku tak berani nak kata betul, tak berani nak kata tak betul. Walaupun dia tahu tak betul tuduhan tu, dia cuma kata, Allah lebih mengetahui apa yang kamu tuduhkan tu. Betul ke tak betul? Itu maksud ayat ni. Okey, baik. Tafsiran kedua, apa dia? Tafsiran pertama, antum syarrum makanan, dia cakap dalam hati. Tafsiran kedua, Nabi Yusuf cakap terang-terangan pada mereka. Nabi Yusuf kata apa dia? Kamu ni orang paling buruk kedudukan. Kerana kamu gagal menghalang adik kamu daripada mencuri, ataupun kerana kamu gagal menghalang adik kamu daripada dimasukkan ke dalam penjara. Jadi boleh jadi dua-tiga maksud ayat ni. Kalaulah kata-kata ni Nabi Yusuf cakap secara terang-terangan, maksudnya kamu ni orang yang paling buruk kedudukannya. Sebab apa? Kamu gagal menghalang adik kamu daripada mengambil benda yang bukan dia punya. Walaupun yang salah tu seorang, tapi datang sama-sama, satu kumpulan dipersalahkan. Okey, itu maksud ayat ni. Kemudian Nabi Yusuf berkata pada mereka, Allah lebih mengetahui apa yang kamu tuduhkan tu. Aku tak tahulah betul ke tak betul tuduhan kamu tu. Yang kamu kata dia dengan abang dia dua-dua kaki curi tu, aku tak tahulah. Tapi tuduhan kamu tu, Allah lebih mengetahui. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Qalu, mereka berkata. Sambung Qalu, mereka berkata, Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. Al-Aziz, Raja yang mulia. Al-Aziz, Raja yang mulia. Okey. Inna sesungguhnya lahu baginya bagi Bunyamin aban seorang ayah syaikhan yang tua kabiran sangat-sangat tua. Dalam bahasa Arab, sebut syekh ni ada dua maksud. Satu, syekh tu orang alim. Tak kisahlah dia muda ke dia tua, tapi dia banyak ilmu. Dia hebat dalam ilmu. Maka orang panggil dia syekh. Syekh sekian-sekian, syekh sekian-sekian. Satu. Yang kedua, perkataan syekh dalam bahasa Arab digunakan untuk orang yang lebih tua. Orang yang tua berumur dia panggil syekh. Sebab tu orang Arab muda-muda yang bukan terlibat dalam bidang agama, dia bukan mengajar agama, dia bukan ahli agama, kita panggil dia syekh. Dia kata apa? Aku belum tua lagi lah. Aku tak ada uban lagi lah. Jadi bukan semua orang Arab kita boleh panggil syekh. Kalau dia alim, dia orang alim, dia ustaz, dia mengajar agama, kita panggil syekh, tak jadi masalah. Tapi kalau dia bukan orang alim, kita panggil dia syekh. Jadi seolah-olah kita panggil orang yang muda. Orang tua. Baik ke tak baik? Kurang baik. Oleh kerana itu, elakkanlah panggil orang yang kita tak tahu dia alim ke bukan alim, kita janganlah panggil dia syekh. Kalau kita yakin, kita tahu dia memang orang alim, anak murid ramai, dah lama mengajar madrasah ke, lama mengajar universiti ke, kita panggil dia syekh, tak jadi masalah. Adapun orang yang kita tak tahu dia alim ke tak alim, jangan panggil dia syekh. Okey, kecuali dia memang dah kita nampak berumur sangat, tak apalah, ni muda-muda lagi panggil syekh, dia rasa macam
dihina, dia rasa macam disindir, dia rasa macam diperlukan. Okay, tak apa. Maka khuz ambillah ahadana salah seorang kami, maka menggantikan tempatnya. Inna sesungguhnya kami naraka melihat engkau Yusuf, min daripada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad terjemahkan boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad ayat yang kita sekarang 78 ni. Okay, insyaAllah boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, wahai Raja yang mulia, sesungguhnya baginya seorang ayah yang tua, sangat-sangat tua. Ambillah salah seorang daripada kami, menggantikan tempatnya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang baik. Okay, baik. Terima kasih Puan Hidayah. Setelah mereka sedar yang mereka dah malu muka tadi, tunduk sebab adik mereka mencuri barang milik diraja, maka mereka mula berfikir tentang ayah mereka kat kampung. Macam mana ni? Dulu kita dah janji dengan ayah ni akan bawa balik Bunyamin dengan selamat. Tapi sekarang Bunyamin dah tak boleh balik bersama kita. Dia kena jadi hamba. Kita dah terlepas cakap tadi. Siapa mencuri, pencuri itu akan jadi milik mempunyai barang. So sekarang, oleh kerana kata-kata kita tadi, Bunyamin akan dijadikan milik kepada istana. Sebab curi barang istana. Mereka terus berfikir macam mana ayah kita nanti. Macam mana nak jawab pada ayah kita nanti. Macam mana kita nak explain pada ayah kita nanti tentang perkara ni. Kita janji sungguh-sungguh, kita akan bawa balik Yusuf. Kecuali kita ramai-ramai kena tangkap. Maksudnya kita semua kena tangkap. Kita semua kena tawan. Logik lah. Tapi sekarang ni kalau kita balik 10 orang, kita janji dengan ayah kita nak balik Bunyamin. Maafkan saya tertukar Yusuf dengan Bunyamin. Kalau saya silap faham-faham je lah, minta maaf ya. Kita dah janji dengan ayah kita nak balik Bunyamin. Tapi kalau kita balik 10 orang, Bunyamin tak ada, nak cakap macam mana pada ayah kita? Lainlah kalau kita ramai-ramai mati lemas, 5 orang mati lemas, balik 4 orang saja, logik lah. Ataupun kita 11 orang ni, 6 orang kena tangkap, salah seorangnya Bunyamin, 5 orang je kita balik, logik juga. Ini tak. Bunyamin seorang je tak boleh balik, kita 10 orang boleh balik. Jadi akan berlaku peristiwa sama lah macam Yusuf tak ada dulu. Mereka dah sedar keadaan ni, maka macam orang buat salah ini kan, orang yang buat salah. Dia kena tangkap ke dadah. Dia muda lagi, ada isteri, ada anak, ada mak ayah lagi, dia kena tangkap ke dadah. Masa kena tangkap tu apa bermain dalam minda fikiran dia. Apa bini aku cakap? Macam mana kalau bini aku tahu nanti? Macam mana kalau anak-anak aku tahu nanti? Macam mana kalau mak aku tahu nanti? Macam mana kalau ayah aku tahu nanti? Macam mana dengan kerjaya aku sekarang? Kereta tak boleh bayar lagi, rumah tak boleh bayar lagi. Macam-macam datang dalam fikiran kan? Sama lah juga. Setelah mereka tahu adik mereka mencuri, depan mata mereka nampak dalam beg Bunyamin ada barang diraja tersebut. Maka macam-macam dalam fikiran mereka. Yang pertama sekali, macam mana nak jawab dengan ayah kita nanti, Nabi Yaqub. Maka mereka pun bercakap dengan lemah lembut pada Nabi Yusuf. Mereka kata, wahai Al-Aziz. Maksud Al-Aziz ni raja muda, raja yang mulia. Dia ni ada ayah. Ayah dia sangat tua. Maksudnya apa? Ayah dia sangat-sangat memerlukan dia. Ayah dia sangat-sangat nak dia berada di sisi ayah dia. Maka, ya memang salah seorang kami bersalah. Dan memang salah seorang kami kena denda. Oleh kerana itu, ambillah salah seorang kami ganti tempat dia. Lepaskan dia, biar dia balik bersama kami. Pilihlah siapa-siapa di kalangan kami 10 orang ni untuk ganti tempat dia. Jadi kuli kat istana ke, jadi masuk penjara ke, tak kisah. Janji dia dilepaskan. Maka mereka pun cakap pada Nabi Yusuf, sebab kami nampak awak ni orang baik, orang yang senang nak bertoleransi, orang yang senang nak tasamu, orang yang senang nak berlebih kurang, berala kadar. Jadi apa kata kalau kamu ambil salah seorang kami sebagai tawanan hamba kamu dan juga lepaskan Bunyamin bersama orang yang lain untuk balik ke menemui ayah kami. Ini kali keberapa Allah kata Nabi Yusuf muhsinin. Sekarang ni yang kata mereka muhsinin adalah adik-beradik Yusuf. Adik-beradik dia kata kat dia muhsinin. Ni nombor 4. Nombor 3, muka surat
242 ada juga muhsinin. Ayat 56. Wala nudhi'u ajral muhsinin. Ini kata-kata Allah pada Nabi Yusuf. Ini nombor 3. Kita tadi nombor 4. Nombor 2, ayat 36. Dua sahabat penjara dia cakap pada dia, kami tengok engkau orang-orang yang baik. Yang pertama, ayat yang ke-22. Wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi ayat 22 muhsinin, Yusuf muhsinin, ayat 22. Ayat yang ke-36, Yusuf muhsinin lagi. Ayat yang ke berapa tadi? 56, Yusuf muhsinin. Sekarang ayat yang ke-78, mereka tetap kata Yusuf muhsinin. Ayat yang peliknya 77, mereka tuduh Yusuf mencuri. Ayat 77, mereka tuduh Yusuf mencuri. Ayat 78, mereka kata Yusuf muhsinin. Jadi apa pengajaran kita dapat dalam ayat ni? Masa orang tak perlukan kita, masa orang tak berhajat dengan kita, orang senang melepaskan kata-kata buruk pada kita. Tak guna engkau, beruk engkau, anjing engkau ni. Masa orang tak perlukan kita. Tapi masa orang memerlukan kita, masa orang memerlukan bantuan pertolongan kita, maka masa tu akan keluarlah segala macam pujian yang baik bagi diri kita. Awak ni baik. Awak ni nampak lembut orang ni. Awak ni nampak orang yang nampak mulia, nampak sopan. Jadi masa orang tu sedang puji kita, kerana apa? Dia memerlukan pertolongan kita, nak pinjam duit ke, nak suruh cakap dengan orang-orang atasan ke, masa tu baiklah dengan kita. Tapi masa orang tak perlukan kita, dia katalah kita pencuri, kita sombong, kita tu, kita ni. Sama lah. Ayat 77, oh Yusuf mencuri. Ayat 78, awak orang yang baik. Cuma bezanya mereka tak kenal lah. Orang yang mereka bagi dua-dua tuduhan dan pujian dia adalah orang yang sama. Ayat 77, mereka tuduh Yusuf mencuri. Ayat 78, mereka cakap Yusuf, awak memang orang yang baik. Cuma dia tak tahu orang yang sama. Okey, seterusnya ayat 79. Sambung muka surat baru. Qala, dia telah berkata, Ma'azallah, semoga dilindungi Allah. Terjemah Ma'azallah, semoga dilindungi Allah. Kita biasa guna na'udzubillah kan. Kita dengar benda buruk, benda tak boleh, kita kata apa? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, ataupun biasa digunakan juga oleh ulama-ulama waliya'azubillah, waliya'azubillah. Semoga Allah memelihara. An bahawa na'khuza, kami menahan. Na'khuza, kami menahan. Illa melainkan man orang yang wajadana, kami mendapati mata'ana, barang-barang kami, indahu, di sisinya, inna sesungguhnya kami izan jika begitu la pendek benar-benar min daripada lala benar-benar zalimun, orang-orang yang zalim. Puan Nur Azhar, Tuan Haji Abdul Kahar ada? Puan Nur Azhar, Tuan Haji Abdul Kahar ada? Ada Ustaz. Tidak. Kalau terjemahkan boleh Tuan Haji Abdul Kahar? Bismillahirrahmanirrahim. Dia telah berkata, semoga dilindungi Allah bahawa kami menahan melainkan orang yang kami mendapati barang-barang kami. Sesungguhnya di sisinya jika begitu benar-benar orang-orang yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Abdul Kahar. Lepas mereka cakap kat Nabi Yusuf ayat tadi, boleh tak gantikan tempat dia dengan salah seorang pada kami? Sebab ayah dia tua. Kami tengok kau orang baik. Maka Nabi Yusuf pun cakaplah pada mereka, semoga Allah melindungi aku daripada menangkap orang yang tidak bersalah. Itu maksud dia. Semoga Allah melindungi aku daripada menangkap orang yang tidak bersalah. Kami tidak akan tangkap melainkan orang yang kami dapati pada badan dia, pada diri dia ada barang-barang kami. Jalan satu family, mak ayah berjalan. Tiba-tiba dalam poket seluar anak kita yang dah besar lah, anak kita umur 18 ke 20 ke, dalam poket seluar anak kita ada barang curi. Maka takkanlah tuan kedai, anak kita mencuri kat kedai, takkanlah tuan kedai nak tahan kita semua satu family.
Anak kita tu je lah yang dia tahan, yang mencuri itu contoh. Kan? Samalah juga Nabi Yusuf kata, aku takkan tahan orang yang tak bersalah. Aku mesti hanya akan tahan orang yang pada badan dia ada barang curi tersebut, ada barang kami. Kerana apa? Itulah sifat muhsinin. Muhsinin ni bukan dia melepaskan orang yang bersalah dan menghukum orang tak bersalah, tak kena. Siapa yang melepaskan orang yang bersalah dan menghukum orang tak bersalah, dia zalim. Nampak kan? Dia zalim. Muhsinin ni, orang yang layak dihukum, dia hukum. Orang yang tak layak dihukum, dia tak akan hukum. Maksudnya, kalau lah ada orang tu dia kata, ya Tuan Hakim, memang anak saya salah. Tapi anak saya tu, dia baru kahwin, anak dia kecil lagi. Kalau dia kena penjara Tuan Hakim, siapa nak bagi makan anak bini dia? Dia tak apalah, biarlah saya ambil hukum 6 bulan penjara untuk dia. Biar saya kena penjara 6 bulan, asalkan dia boleh lepas, boleh hidup, boleh kerja macam biasa. Contoh. Tak boleh. Tak ada orang yang, tak ada mana-mana hakim yang akan menerima pertukaran tersebut kerana kalaulah hakim buat macam tu, okey, katakanlah sekarang ni, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, mereka minta tukar. Maksud minta tukar apa dia? Seorang yang bersalah tu, kamu lepaskan, kami yang tak bersalah, ambil. Jadi maksudnya apa dia? Akan ada juga orang yang kena hukum. Tetap zalim. Tetap zalim juga. Berbeza dengan situasi kat negara kita ini, orang yang memang dah bersalah. Orang yang memang dah bersalah, lalu dia dilepaskan dalam keadaan dia bersalah. Itu pun zalim. Orang yang memang bersalah. Okey, contoh kita kata apa dia? Kes bunuh berlaku. Dah tahu dah siapa bunuh, ada video dan sebagainya. Tapi tengok-tengok, orang yang dituduh bunuh tu, dilepaskan macam tu saja. Dalam keadaan tak ada siapa pun yang kena dibunuh. Ada setengah orang jahat, dia pandai, dia buat salah, dia kambing hitamkan orang lain. Dia buat salah. Tapi dalam masa yang sama, dia kambing hitamkan orang lain, jadi dia terlepas orang tu kena hukuman. At least, satu sudut adalah masa tu nampak ada orang kena hukum. Contohlah. Zalim lah yang tuduh tadi tu. Yang ni, kita bukan nak minta dia lepas. Macam tu saja. Kita ganti dengan seorang yang lain. Itu pun zalim. Saya nak beritahu pada dia, kalaulah penjahat dilepaskan ganti orang tak bersalah, zalim. Apatah lagi penjahat dilepaskan tanpa ganti dengan apa-apa ataupun ganti dengan siapa-siapa, tetap zalim juga. Okey, dia memang bersalah pun dalam kes tu. Cuma dia tak dipenjarakan, dia kena bayar ganti rugi sikit dia, contoh. Ni hakim yang senang makan rasuah lah, ni punya keputusan. Contoh. Itu pun zalim. Okey, jadi Nabi Yusuf kata, aku takkan tangkap orang yang tak bersalah kerana itu adalah zalim, dan aku juga tak akan melepaskan orang yang bersalah kerana itu juga adalah zalim. Satu ayat lagi boleh ya? Faham ke? 10 syukur dah. Tak apa, satu ayat lagi sikit ya. Lama tak sekala, istai'asu, mereka berputus asa. Minhu, daripada Nabi Yusuf, daripada Raja Al-Aziz tadilah. Khalasu, mereka telah mengasingkan diri. 10 orang ni, dia pergi cari tempat lain sikit. Mengasingkan diri tu, they were in private place. Tak maksud dia. Najian berbisik-bisik. Apa mereka bisik? Qala telah berkata, kabiruhum, orang yang paling tua di kalangan mereka. Kabiruhum, yang paling tua di kalangan mereka. Abang long lah, senang cerita. Abang long mereka. Alam, adakah tidak? Terjemah alam, adakah tidak? Ta'lamu, kamu mengetahui. Anna bahawasanya abakum, ayah kamu, qad sesungguhnya akhaza telah mengambil alaikum ke atas kamu mausiqan, perjanjian yang kuat, solid oath, apa dia panggil, min, daripada Allah, maksudnya guna nama Allah lah wa, dan min, daripada qablu, sebelumnya juga,
qablu sebelumnya juga ma apa yang farrattum kamu telah cuai. Farrattum kamu telah cuai. Okey. Farrattum kamu telah cuai fi tentang Yusuf, Nabi Yusuf. Tak, bukan Nabi lah. Kita panggil Nabi Yusuf, tapi mereka panggil Yusuf je lah. Fa maka lan sekali-kali tidak akan abraha aku akan meninggalkan. Sekali-kali tidak akan aku meninggalkan sajalah. Abraha aku meninggalkan al-arda negeri ini hatta sehinggalah ya'zanali memberi izin kepadaku abi oleh ayahku ataupun yahkuma membuat keputusan Allahu oleh Allah li kepadaku wa dan huwa dia Allah khairu sebaik-baik al-hakimin yang membuat keputusan. Okey, Puan Noraidah Hassan terjemahkan boleh? Puan Noraidah Hassan, ayat ni kita terjemah je dulu malam ni, minggu depan kita terangkan balik, boleh? Penerangan ni mungkin ambil masa lebih sikit, tapi tak apalah, kita buat minggu depan insya-Allah. Puan Noraidah tolong baca boleh? Yang mana mula daripada mana tadi? 80. Mana dia? Sekejap lah tak tengok. Mana dia? 245 ayat 80. Sekejap. Tak tahu yang mana. Sekejap. Pula dia tadi. Page 245. Tak apa, puan baca terjemah kuat biasa pun boleh. 245 ayat 80. Tak tahu nak mula kat mana dah. Mula pada awal. Okey, saya baca Quran lah. Saya punya tu tak tahu depan dia. Berapa? Dapat tadi 80 Sebab dia apa? Dia tak nampak pula nya. Maka ketika mereka berputus asa terhadapnya, iaitu keputusan Yusuf, mereka mengasingkan diri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang paling tua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahawa ayah kita telah memegang janji daripada kita dengan nama Allah, dan sebelum itu kami telah tak nampak pula mengambil tak nampak pula tapi telah mensia-siakan Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini, iaitu Mesir, sehingga ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia sebaik-baik pemberi hukuman. Okey, terima kasih Puan. So, apa yang paling sulung ni nama dia Rubail. Robayalah, bahasa Arab panggil Rubail. Dalam Kristian punya buku panggil Robin. Mungkin Robin Hood, Robin lah, Rubail Robin. Ataupun pendapat ketiga nama dia Yahuda. Dua pendapat, sama ada Rubail ataupun Yahuda. Bahasa Arab panggil Rubail, orang putih panggil Robin. Itulah abang yang paling tolong sekali. Tapi dalam kitab-kitab Kristian, mereka mengatakan Robin inilah adik yang paling baik. Adik-beradik Yusuf yang jahat yang paling baik. Maksudnya yang paling baik Yusuf. Nombor 2 Bunyamin. Nombor 3 ni lah abang sulung ni. Dia tak balik. Dia malu nak ngadap muka depan ayah dia tak balik. Abang sulung ni lah.
Dia hanya pesan je pada adik-adik dia. Balik kita cakap macam ni pada ayah kita. Aku minta takkan balik. Malu muka nak balik. Kita sambung minggu depan boleh insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.